Berita Al-Hijrah 13 Safar 1 Oktober, kes positif COVID-19 melonjak, ada sekolah ditutup. Juga pengikut Hizbut Tahrir golongan profesional. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah malam ini bersama saya Nazirah Syaringat. Sekolah Kebangsaan Permatang Janggut Sekepala Batas diarah tutup sehingga 8 Oktober. Ini susulan seorang guru di sekolah itu dilaporkan positif COVID-19. Pengarah Jabatan Pendidikan Pelaupinan JPN Abdul Rashid Abdul Samad berkata, arahan penutupan tersebut dibuat bagi membendung penularan wabak COVID-19 di kawasan berkenaan. Abdul Rashid berkata ketika ini Kementerian Kesihatan sedang melakukan ujian saringan COVID-19 untuk semua murid, guru dan juga kaki tangan sekolah berkenaan. 600 murid terdiri dari pelajar tahun 1 hingga 6 diarah menjalani ujian tersebut sejak pagi tadi. Abdul Rashid berkata pihaknya belum mendapat laporan lengkap dari pengurusan sekolah berkenaan, namun dimaklumkan semua murid di situ perlu menjalani ujian saringan COVID-19 yang dijalankan di sekolah hari ini. Sebarang keputusan lanjut akan dibuat selepas pihak JPN bermesyuarat dengan Kementerian Kesihatan. Difahamkan guru wanita berusia lingkungan 40-an itu dilaporkan tidak sihat ketika berada di sekolah sebelum dia mendapatkan rawatan di sebuah hospital di Kedah dan didapati positif COVID-19. Difahamkan wanita itu isteri kepada seorang ahli politik di Kedah yang suaminya dilaporkan telah pergi berkempen di Sabah semasa pilihan raya umum Sabah baru-baru ini. Sementara itu, tinjauan di sekolah mendapati ibu bapa mula membaju di sekolah dan menunggu anak masing-masing menjalani ujian saringan COVID-19. Menurut mereka, pihak sekolah memaklumkan perkara itu pagi tadi dan meminta semua murid menjalani ujian dan mereka perlu dikuarantin di rumah. Di Terengganu, sebuah taman bimbingan kanak-kanak Tabika Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas di Bandar Al-Muktafi Billah Shah dekat Bukit Besi ditutup selepas seorang kaki tangannya didapati positif COVID-19. Pengarahnya Ahmad Fakhrul Azman Muhammad Razi berkata penutupan premis itu adalah inisiatif pihaknya sendiri bagi mencegah penularan wabak itu. Bagaimanapun tempoh penutupan akan bergantung kepada penilaian Jabatan Kesihatan Negeri Terengganu kelak. Kontak rapat kepada kaki tangan tersebut telah menjalani ujian saringan COVID-19 termasuk 20 kanak-kanak yang belajar di tabika itu. Ahmad Fakhrul berkata ketika ini semua tabika kemas yang lain di seluruh Terengganu beroperasi seperti biasa. Di Kedah, seorang ahli Majlis Mesyuarat Negeri Exco yang baru pulang dari membantu kempen PRN Sabah disahkan positif COVID-19. Exco terbabit sudah dimasukkan ke Hospital Sultanah Bahiyah HSB untuk rawatan lanjut mulai semalam. Ketika dihubungi bila memaklumkan dalam keadaan sihat dan sedang menjalani kuarantin di HSB. Ahli politik itu sebelum ini menjadi kontak rapat kepada pembantunya yang juga disahkan positif COVID-19 kemarin. Semalam, Menteri Besar Muhammad Sanusi Maknur berkata 3 Exco tidak menghadiri mesyuarat Exco berikutan baru pulang membantu kempen PRN Sabah. Katanya 3 Exco berkenaan sedang menjalani proses kuarantin rumah bagi memastikan mereka bebas pandemik COVID-19. Lain pula di Melaka, Ahli Dewan Undangan Air Limau Datuk Amiruddin Yusof yang juga baru pulang dari membantu kempen PRN Sabah disahkan positif COVID-19. Perkara itu diumumkan beliau sendiri di laman Facebooknya. Menurut catatan Datuk Amiruddin, pada awalnya beliau diberitahu oleh Pusat Kesihatan Daerah Alur Gajah keputusan calitan COVID-19 mengesahkan beliau negatif wabak tersebut. Swab atau calitan tersebut dibuat sebaik tiba di lapangan terbang Kuala Lumpur KLIA 27 September lalu. Setelah disahkan negatif, beliau ke Pusat Kesihatan Alur Gajah 2 hari selepas itu untuk memotong gelang ping. Namun hari ini beliau disahkan positif COVID-19. Datuk Amiruddin secara terang berkata, selepas gelang ping dipotong, beliau telah keluar rumah untuk menyelesaikan hal peribadi dan pejabat. Kes baru COVID-19 dalam negara terus meningkat. 260 kes dilaporkan hari ini meliputi 259 penularan tempatan dan 1 kes import.
Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, pertambahan itu menyaksikan jumlah kumulatif kes COVID-19 di negara ini mencecah 11,484 kes dengan 1,334 kes aktif. Daripada 259 kes tersebut, sebanyak 31 kes mempunyai sejarah perjalanan ke Sabah. Ini menjadikan jumlah kes dilaporkan mempunyai sejarah perjalanan ke Sabah sejak 20 September 2020 adalah sebanyak 119 kes. Sabah masih mencatat pertambahan harian tertinggi iaitu 118 kes. Diikuti Kedah 98 kes, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Selangor masing-masing 13 kes baharu. Johor dan Putrajaya pula mencatatkan 5 kes baharu, Terengganu dan Perlis 2 kes, manakala Melaka, Pahang dan Pulau Pinang 1 kes. Setakat jam 12.30 hari tadi, 47 kes sembuh dilaporkan, menjadikan jumlahnya 10,014 kes, iaitu 87.2%. Tiada kematian baharu akibat COVID-19 dan jumlahnya kekal 136 kes. Dalam pada itu, Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengumumkan pelaksanaan kawalan rentas daerah di seluruh Sabah mulai 12.1 malam 3 Oktober hingga 16 Oktober. Beliau bagaimanapun berkata perkhidmatan perlu seperti bekalan makanan, perubatan, keselamatan dan lain-lain dibenarkan untuk melakukan perjalanan rentas daerah. Menurutnya sepanjang tempoh ini mereka yang sedang dikuarantin dan akan tamat tempoh kuarantin dibenarkan pulang ke daerah masing-masing atau pulang ke Semenanjung, Sarawak dan Labuan. Bagaimanapun menurut Datuk Seri Ismail Sabri, Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan bersasar PKPDB di 4 daerah iaitu Tawau, Lahad Datu, Kunak dan Semporna yang diumumkan sebelum ini kekal berkuat kuasa seperti biasa. 17 laporan polis diterima di Johor berhubung fahaman Hizbut Tahrir yang difatwakan bercanggah dengan pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah. Lebih memeranjatkan pengikut mereka terdiri daripada golongan profesional dan pelajar universiti. Ketua Polis Negeri Datuk Ayub Han Maidin Piche memberi amaran akan mengambil tindakan tegas termasuk menahan ahli Hizbut Tahrir mengikut Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012 SUSMA. Saya tak dapat memberi nama dia, tapi yang pasti ada di kalangan ahli-ahli akademik kanan yang terlibat dalam Hizbut Tahrir dan kita sedang memantau aktiviti mereka. Walaupun isu ini berkaitan dengan isu fatwa dan di bawah Jabatan Agama Negeri Johor, tuan-tuan, tapi polis memantau aktiviti dia orang sebab kalau mereka melangkaui garisan keselamatan, itu polis akan mengambil tindakan. Memang Hizbut Tahrir kita tengok dari ideologi ini mereka menolak demokrasi. Mereka melabelkan kerajaan Malaysia ini kerajaan kufur, kafir, tauhid sebagainya yang wajib diguling melalui kekerasan. Mereka menolak sistem demokrasi. Tapi setakat ini belum ada aksi-aksi lagi yang menjurus ke arah untuk mengambil tindakan seperti yang saya nyatakan tadi. Tapi kalau ada, polis akan mengambil tindakan. Kita akan tangkap bawah SOSMA. Mengulas lanjut, Datuk Ayub Han berkata, Polis Johor menyiasat Hizbut Tahrir mengikut Seksyen 298 dan Seksyen 505 Kanun Kesiksaan serta Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Lebih 80 ahli fahaman tersebut dikesan bergerak aktif sejak 2005 dan menjadikan markas mereka di Skudai sebagai pusat penyebaran fahaman berkenaan. Sehingga kini 5 negeri iaitu Johor, Wilayah Persekutuan, Selangor, Negeri Sembilan dan Sabah sudah memfatwakan Hizbut Tahrir sebagai bercanggah dengan pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah dan ia turut diharamkan di Turki, Arab Saudi, Pakistan, Indonesia, Syria dan Jordan. Semalam, Pengerusi Jawatan Kuasa Hal Ehwal Agama Islam Johor, Tuan Sri Jarvanti berkata, kerajaan negeri tidak akan bertolak ansur dengan pendukung fahaman Hizbut Tahrir berikutan ia sudah difatwakan bercanggah dengan pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah sejak 10 Oktober tahun lalu. Atas alasan itu, memorandum yang mahu diserahkan oleh sekumpulan individu mendakwa daripada Hizbut Tahrir di Jabatan Mufti Johor kira-kira 10 pagi Ahad lalu tidak diterima. Antara fahaman sesat mereka adalah harus mencium wanita bukan mahram tanpa maksud zina serta menonton video lucah.
Seorang ahli jawatan kuasa Surau Al-Rayyan dekat Seksyen 27 Shah Alam meninggal dunia ketika melakukan azan subuh awal pagi tadi. Rosliman Osman yang berusia 60 tahun dikatakan baru saja melakukan 2 rangkap dari kalimah azan sebelum tiba-tiba terhenti sekaligus menimbulkan tanda tanya penghuni Bangsapuri Sri Ikzora. Perkabaran itu dikongsikan Facebook Lembaga Zakat Selangor LZS. Difahamkan arwah yang mesra dipanggil Abang Man oleh penduduk di situ hanya sempat melakukan kalimah Allahu Akbar serta syahadah. Menurut perkongsian itu lagi, salah seorang jemaah yang rapat dengan arwah menceritakan bahawa arwah bersungguh mahu menjadikan majlis kesyukuran rakan mereka Ustaz Sahari yang baru saja keluar dari hospital. Berehat seketika selepas ini, sindiket dadah anak beranak. Alhamdulillah bertemu kembali. 5 sekeluarga bersama 2 menantu dipercayai terlibat sindiket penyeludupan dan pengedaran dadah sejak tahun lepas ditahan kira-kira jam 7 pagi tadi. 4 lelaki dan 2 wanita tempatan serta seorang wanita warga Thailand tersebut ditangkap dalam 4 serbuan berasingan di sekitar Johor Bahru Utara dan Iskandar Puteri. Kesemua suspek berumur di antara 35 hingga 64 tahun. Hasil ujian saringan air kencing mendapati salah seorang suspek didapati positif metafetamin, manakala 2 lagi mempunyai rekod lampau berkaitan dadah. Dia orang dapat dadah ni daripada Thailand, Nona. Masuk ke melalui Thailand dan daripada sempadan dibawa masuk ke Johor, tuan. Dan suspek utama yang kita tangkap pada hari ini pun pernah ditangkap, tuan, pada tahun 2003. Dia dipenjarakan selama 10 tahun, tuan, dibebaskan pada 2013. Sudah aktif balik, tuan. Sedikit ni ada kaitan dengan sedikit yang kita tangkap sebelum ni lah. Hasil serbuan, polis merampas 109 kg ganja dan menyita 5 kereta, 3 motosikal dan wang tunai bernilai RM23,190. Keseluruhan rampasan dan sitaan dadah berjumlah RM758,840. Kesemua suspek direman untuk siasatan lanjut di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. 27 aduan berkaitan rasuah diterima ketika kempen Pilihan Raya Negeri PRN Sabah. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Datuk Seri Azam Baki berkata, kesemua aduan itu dilaporkan orang ramai sejak bermulanya kempen PRN 12 September lalu. Tegasnya, SPRM memandang serius setiap aduan yang dikemukakan orang ramai dan kertas siasatan telah dibuka bagi setiap kes. Pihaknya juga memberi jaminan bahawa mana-mana pihak yang terbukti terlibat dalam salah laku rasuah ketika pilihan raya akan berdepan tindakan yang tegas. Setakat ini kita telah menerima 27 aduan dan juga maklumat daripada orang ramai dan semuanya telah kita buka kertas siasatan untuk disiasat. Ya, daripada 27 itu kan saya pernah sahkan 2 daripadanya telah ditangkap dan dalam siasatan sekarang ni. Ya. Beliau berkata demikian selepas majlis sambutan ulang tahun SPRM ke-53 dan perasmian Kompleks SPRM Terengganu di Kuala Terengganu. Majlis perasmian Kompleks SPRM telah disempurnakan Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali. Tambahannya, SPRM masih lagi menyiasat 1 kes disyaki menerima wang untuk diagihkan kepada pengundi di Sabah. Kes itu membabitkan 2 individu yang telah ditahan SPRM pada bulan lalu bagi membantu siasatan. Masalah kediaman tidak mengikut spesifikasi pembinaan di Perumahan Penjawat Awam Malaysia PPM melinjau Presin 11 Putrajaya akan dirujuk semula di bawah Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT. Menurut Menteri Wilayah Persekutuan Tan Sri Anwar Musa, semua PPM di bawah bidang kuasa KPKT dan tidak ada yang terkecuali. Projek Perumahan Awam PPAM adalah terletak di bawah bidang kuasa Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan telah pun mengemukakan satu kertas Jemaah Menteri untuk revive beberapa projek PPAM yang terhenti. Jadi terpulang kepada Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, sementara Perbadanan Putrajaya akan memberikan segala kerjasama yang diperlukan.
Jelasnya kementeriannya amat menggalakkan projek-projek PPAM yang terhenti sebelum ini digerakkan semula selaras dengan keputusan Jemaah Menteri. Beliau berkata demikian kepada media selepas majlis pengumuman pelantikan Datuk Bandar Kuala Lumpur yang ke-13 iaitu Datuk Mahadi Cik Ngah menggantikan Datuk Nur Hisham Ahmad Dahlan. Turut mendapat Presiden baharu adalah Perbadanan Putrajaya PPJ apabila Datuk Azmi Muhammad Zain dilantik. Selasa lepas, Berita Al-Hijrah membuat liputan mengenai kerosakan yang berlaku di PPAM melinjau. Bangunan yang baru berusia setahun 2 bulan itu telah mengalami banyak kerosakan kekal dan telah menimbulkan kerisauan kepada lebih 1,000 penghuni di sana. Dalam sidang media sama, Tan Sri Anwar Musa mengulas mengenai isu laluan basikal di sekitar wilayah persekutuan. Katanya beliau akan berjumpa dengan beberapa persatuan berbasikal untuk berbincang dan mendapat nasihat daripada mereka sebelum membuat sebarang keputusan. Saya ada beri arahan baru ini kepada Jabatan Perancang Bandar Kuala Lumpur untuk melihat kepada rut berbasikal yang lebih praktikal dan spesifik. Tetapi saya fikir elok saya ambil peluang buat engagement dengan penggiat-penggiat sukan berbasikal untuk mendapat nasihat mereka, pandangan mereka. Takut-takut kalau kita buat saja, kita kena tengok user yang keperluan mereka. Beliau melihat aktiviti berbasikal ini hanya sekadar sukan dan riadah, bukan sebagai pengangkutan harian. Namun tular beberapa video yang menunjukkan kereta parkir di lorong berbasikal sehingga menyukarkan penunggang basikal. Justru Tan Sri Anwar Musa bercadang untuk membina trek laluan berbasikal yang menghubungkan satu lokasi riadah ke lokasi yang lain tanpa perlu berbasikal di atas jalan raya. 13 peruncit utama dan 2 penyedia perkhidmatan dalam talian telah menyertai kempen Beli Barangan Malaysia KBBM 2020 setakat ini. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Rossul Wahid berkata jumlah itu melebihi penyertaan pada tahun lepas yang hanya disertai 8 peruncit utama dan 3 penyedia perkhidmatan dalam talian. Jumlah outlet yang menyertai KBBM 2020 juga meningkat pada tahun ini sebanyak 3,413 yang mewakili sebahagian besar daripada sektor peruncitan di negara. Alhamdulillah, sambutannya meriah dan peniaga memuji tindakan ini katanya tepat pada waktu dan masa kita lancarkan program ini. Dan saya nampak lain pada KPP yang lain lah sepanjang PKP ini dan banding dengan tahun lepas. Alhamdulillah. KBBM yang dilaksanakan di seluruh negara merupakan inisiatif kerajaan bagi membantu pengusaha, pengilang dan juga produk buatan Malaysia untuk memasarkan produk mereka secara meluas. Ia juga bagi menyemai semangat patriotisme serta meningkatkan kepercayaan kepada produk keluaran tempatan yang seterusnya dapat merancakkan ekonomi domestik. Pelaksanaan KBBM juga dipelbagaikan dengan program penganjuran seperti jelajah karnival dan expo jualan, promosi dan pengiklanan melalui pelbagai medium serta kerjasama dengan penyedia perkhidmatan atas talian. Inisiatif itu bagi memudahkan pembelian secara dalam talian memandangkan pandemik COVID-19 masih belum reda. Datuk Rossul ditemui selepas perasmian KBBM 2020 di Pasaraya Hero. 70 penghuni warga emas di Pusat Jagaan Al-Fikrah Kajang Selangor disantuni dalam satu program ramah mesra sempena sambutan Hari Warga Emas Sedunia yang diraikan 1 Oktober setiap tahun. Program anjuran TV Islam terbaik Asia itu kali pertama diadakan bertujuan bagi menceriakan golongan yang kurang bernasib baik. Menurut pengurus penjenamaan TV Al-Hijrah Faraliza Muslih, warga emas diberi perhatian pada kempen kali ini memandangkan golongan tersebut merupakan kelompok terbesar penonton TV Al-Hijrah. Untuk hari ini, sempena sambutan Hari Warga Emas Sedunia 1 Oktober, TV Hijrah buat pertama kalinya mengadakan satu inisiatif untuk bersama-sama dengan warga emas menyantuni mereka dengan mengadakan program bersama Samsul Debat. Program e-counter netizen bersama Samsul Debat yang memasuki musim ketiga untuk kali ini. So di TV Hijrah kita ada pelbagai kempen. Jadi untuk segmen dewasa ini adalah inisiatif pertamalah yang kita adakan. Program selama sehari itu juga dimeriahkan dengan perkongsian mengenai tip penjagaan kesihatan bersama personaliti TV Datin Syafiqah Melvin dan pengisian tazkirah khas oleh penceramah bebas Samsul Debat.
TV Hijrah buat hari ini adalah yang terbaik sebab kita boleh membuka mata masyarakat untuk sedar dengan kewujudan orang tua-tua di pusat jagaan orang tua-tua. Kan kadang-kadang kita ni sibuk bekerja, kita rasa macam kita dah buat semuanya, tapi sebenarnya apa yang kita buat tu tak sampai lagi kepada masyarakat yang lain. Sebenarnya tanggungjawab kita tu lebih lagi. Tambahnya, program seumpama itu diharap dapat memberi kegembiraan dan mengubati kerinduan kepada penghuni pusat jagaan tersebut. Hari ini memang hari yang paling gembira lah saya rasa zaman PKP ni. Sebab kali pertama kan kita ada bersama-sama dengan TV Hijrah, Sudi datang bersama. Semua penghuni-penghuni saya rasa begitu ceria dan bersemangat sekali. Tambah pula diberi jamuan makan sate, kata sate besar, lagi special kan. Jadi amat gembira dan terhiburlah semua penghuni-penghuni kita. Pusat Jagaan Al-Fikrah Kajang ditubuhkan pada 2012 dan menempatkan 70 penghuni yang terdiri daripada warga emas dan orang kurang upaya OKU dari pelbagai bangsa dan agama. Berehat seketika selepas ini, bakteria dalam air punca gajah mati. Alhamdulillah, masih bersama Berita Al-Hijrah. Industri farmaseutical antara penyumbang kepada prestasi ekonomi negara. Malaysia yang menjadi pelopor utama dalam industri ini mengintai potensi yang lebih besar apabila ia turut mengutamakan status halalan toyiban. Salah satunya Pharmaniaga Manufacturing yang menerima pengiktirafan menerusi Global Halal Award. Global Halal Award Anjuran Asia Pacific Business Council for Sustainability and the Leadership Post mengiktiraf Pharmaniaga Manufacturing sebagai Excellence in Pharmaceutical. Dengan penerimaan anugerah Global Halal Excellence Award pada malam ini untuk Pharmaniaga Manufacturing, saya percaya ia memberi satu bukan saja pengiktirafan kepada Pharmaniaga, bahkan juga menjadi satu inspirasi kepada pasukan yang memastikan dari konteks penghilangan itu end-to-end daripada sumber bahan mentah sehinggalah prosesnya sendiri itu semua diadakan dalam keadaan halalan dan thayyiban. Sementara itu, salah satu penggiat dalam industri penjagaan kesihatan, Andorra Women and Children Hospital, turut menerima anugerah menerusi Emerging Women Entrepreneur of the Year. Sebelum ini kami adalah entiti yang kecil, baru sahaja setahun jagung, tetapi dengan anugerah yang kami terima ini telah meletakkan kami sebaris dengan healthcare industry yang lain. Global Halal Award dan Global Business Leadership Award 2020 dirasmikan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tugas-Tugas Khas Datuk Seri Muhammad Rizwan Mat Yusof baru-baru ini di Putrajaya. Hotel Patuh Syariah milik Lembaga Tabung Haji TH, Movenpick Hotel and Convention Centre MHCC KLIA menerima 2 pengiktirafan sebagai penginapan mesra Muslim dan hartanah mesra alam. Pengurus Besar Pelaburan Strategik TH, Muhammad Fawaz Aminuddin berkata, kejayaan MHCC diharap dapat menarik minat rakyat Malaysia kepada keunikan seni bina berunsur Islam di negara ini. Katanya MHCC adalah sebuah permata tersembunyi milik TH. TH berharap 2 anugerah ini akan membuka mata rakyat Malaysia kepada keunikan seni bina berunsur Islam di negara kita di samping menikmati kemudahan hospitality dan perkhidmatan bertaraf 5 bintang. Menurut kenyataan TH, kemenangan hotel ikonik ini jelas membuktikan tahap reka bentuknya yang bukan sahaja unik tetapi berdasarkan kelestarian tinggi serta pencapaian perkhidmatan yang menyerlahkan kedudukan MHCC di dalam industri perhotelan negara. MHCC diiktiraf sebagai hotel mesra Muslim berikutan kelengkapan dan fasiliti patuh syariah selain mempunyai restoran-restoran halal berserta chef-chef yang diiktiraf dan menawarkan maklumat tentang lokasi-lokasi masjid. Hotel itu juga turut menawarkan kolam renang berasingan, kemudahan gimnasium dan spa berasingan, petunjuk arah kiblat yang jelas dan tepat serta menyediakan sejadah dan Al-Quran di setiap bilik penginapannya. Sejak 2018, MHCC digunakan sebagai kompleks haji dan stesen berlepas jemaah haji tanah air. Kedudukannya yang berhampiran dengan lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA memberi nilai tambah kepada pengunjung hotel sekaligus meningkatkan lagi faktor kemudahan pengangkutan. Walaupun telah mencecah 10 hari, kebakaran hutan di Cordoba, Argentina masih belum reda.
Api kini semakin menghampiri kawasan perumahan. Rata-rata penduduk tempatan yang terancam dengan kebakaran itu masih enggan berpindah. Mereka mengambil inisiatif sendiri dengan menyimbah air ke atas api menggunakan baldi secara beramai-ramai. Mereka berharap kebakaran akan dapat dikawal daripada merebak ke kediaman mereka. Suhu panas mencecah 37 darjah Celsius dan angin yang bertukar arah menyukarkan lagi usaha memadam kebakaran. Setakat ini lebih 16,000 hektar kawasan hutan musnah dijilat api. Misteri kematian mengejut 356 ekor gajah dalam masa hanya beberapa minggu di Botswana terjawab. Ia bukan angkara pemburu haram tetapi disebabkan sejenis bakteria yang mencemari sumber air. Menurut saintis, bakteria yang dikenali sebagai cyanobacteria itu membiak dengan pantas di dalam sumber air dan membentuk alga beracun. Alga mikroskopik itu mengandungi neurotoksin yang amat berbahaya sehingga mampu membunuh haiwan sebesar gajah dalam masa yang singkat. Bagaimanapun tidak dapat dipastikan bagaimana cyanobacteria itu boleh membiak di kawasan itu. Saintis juga masih mengkaji mengapa ia hanya membunuh gajah dan tidak haiwan lain. Aktivis alam sekitar Botswana menyifatkan kematian mengejut ratusan ekor gajah itu sebagai bencana terbesar melibatkan mamala itu pada abad ini. Baik, dengan itu sekian berita Al-Hijrah. Terima kasih kerana menonton. Saya Nazirah Syaringat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.